Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullahu ta'ala, "War-rabi'u was-sab'una ay yuhibba likulli mu'minin ma yuhibbu li nafsihi." War-rabi'u was-sab'una waw istinaf, ar-rabi'u was-sab'una mubtada'. Bermula yang ke-74 ialah jumlah tu khabar, takwil masdar jadi khabar. Ay yuhibba likulli mu'minin, bahawa menyukai ia seorang. Likulli mu'minin, bagi setiap orang yang beriman. Likulli jar majrur wa huwa mudhaf, mu'minin mudhafun ilaih. Menyukai maf'ulun bih. Ma akan barang, yuhibbu yang menyukailah ia seorang tu, li nafsi syakhsi, bagi dirinya diri seorang. Jadi ma tu ma mausuliyah, yuhibbu silah, tidak ada aid, maka kena takdir aid. Ai ma yuhibbuhu li nafsihi. Jadi cabang iman yang seterusnya ialah perkara yang disuka ada pada diri dia, begitu juga dia akan suka perkara tersebut berlaku pada diri orang lain. Orang beriman yang lain. Tidak timbul hasad dengki. Tidak timbul berasa nak marah kenapa dia dapat aku tak dapat. Seperti mana kita suka kita dapat benda tu, maka kalau benda tersebut dapat pada orang lain, turut kita pun suka juga. Tu kaedah dia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Ruwiya anna Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan akan bahawasanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Umar isim anna, ibna badal, abdi mudhafu ilaih, al-azizi mudhafu ilaih. Diriwayatkan bahawasanya Umar ibn Abdul Aziz, jumlah tu jadi khabar anna. Lamma tatatkala waliyal khilafata. Lamma waliyal khilafata, tatatkala bukan waliya. Lamma waliya. Ada dua nuskah. Satu waliya, satu walla. Yakni menguasai. Dengan makna menguasai. Ketika mana menguasailah ia Umar bin Abdul Aziz, al-khilafata maf'ulun bih, akan pemerintahan ataupun kekhalifahan. Pemerintahan. Da'a jawab bagi lamma, da'a Salim bin Abdullah, maka telah memanggillah ia Umar ibn Abdul Aziz, dhamir mustatir huwa, kembali kepada Umar, fa'il. Maf'ulun bih salima, akan Salim, badal ibni, anak lelaki bagi badal
Mudhafu ilaih Abdillahi. Salim bin Abdillah. Wa Muhammadan. Wa Muhammad bin Ka'bin. Wa Muhammadan ibn Ka'bin. Dan Muhammad ibn Ka'ab. Dan Muhammad bin Ka'bin, Muhammad ibn Ka'ab. Wa Raja' ibn Hayatin. Dan nama laki-laki namanya Raja' ibn Hayah. 3 orang. Pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dia telah memanggil 3 orang. Yang pertama namanya Salim bin Abdullah. Yang kedua Muhammad ibn Ka'ab. Yang ketiga Raja' ibn Hayah. Faqala lahum, maka berkatalah ia Umar bin Abdul Aziz tu, lahum bagi mereka itu as-salathah, 3 orang. Lahum jar majrur. Maqul qaul, ni maqul qaul dia kata asyiru alayya. Dia kata asyiru alayya. Iaitu berilah cadangan ia oleh kalian alayya ke atas aku. Dia suruh beri cadangan. Dia suruh apa dia? Dia suruh beri cadangan. Tahulah cadangan apa ni? Maka dia kata faqala lahu Salimun, maka telah berkatalah baginya, bagi Umar itu fa'il oleh Salim. Salim pun bagi tahulah bila dikata tolonglah bagi tahu ke aku, syorkan aku benda apa yang perkara apa yang perlu aku buat. Maka Salim pun kata in aradtan najata min azabillahi fasum 'anid dunya. Tu dia. Terek. Maka dia kata, in aradta, apabila berkehendak ia oleh engkau, fi'il fa'il, maf'ulun bih an-najata. Maf'ulun bih an-najata akan kejayaan, akan kelepasan. Akan kelepasan, yang ini kelepasan, ta'aluk min. Min azabillahi ta'ala, daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabnya, fasum, maka hendak berpuasalah oleh engkau, anid dunya, daripada dunia. Puasalah engkau daripada dunia. Ini maknanya tidak mengambil lah dunia ni keseluruhannya. Sebab mu khalifah dah. Banyak benda dah. Maka mu nak selamat daripada azab Allah Ta'ala, puasalah daripada dunia. Tak payah ambil dunia sangat. Banyak ditanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal yakun fitruka minha. Minad dunia tu al-mautah. Wal yakun, dan jadilah fitruka, berbuka puasanya engkau. Ini berbuka puasanya daripada dunia tu. Minha, daripadanya, daripada dunia tu, al-mauta, khabar yakun, iaitu mati. Ni jangan bolok sangatlah kat dunia ni. Puasa dulu. Jangan ambil sebarangan dulu. Ambil sekedarnya sudah. Nanti selepas mati, silalah. Kita akan dapat nikmat yang cukup banyak. Bebas daripada neraka. Itulah nasihat dia, saranan dia. Saranan Salim. Wa qala lahu Muhammadun, dan telah berkatalah ia lahu baginya, bagi Umar oleh Muhammadun, iaitu Muhammad ibn Ka'ab. Tadi itu Salim bin Abdullah. Maqul qaul, dia kata in aradta najata min azabillahi falyakun kabirul muslimina indaka aban. In aradta, apabila berkehendaklah ia oleh engkau, an-najata maf'ulun bih, akan keselamatan ta'aluk min azabillahi ta'ala, daripada azab Allah Ta'ala. Min azabi jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Maka falyakun, maka hendak jadilah kabirul muslimina indaka aban. Jadikanlah kabirul muslimin, kabiru isim yakun tadi. Al-muslimina mudhafun ilaih, indaka zaraf, ka mudhafu ilaih, aban tu khabar yakun. Jadikanlah orang-orang besar di kalangan muslimin, di kalangan orang Islam. Orang-orang besar di kalangan orang Islam ni, di sisi engkau menjadi bapa. Ini jadi bapa di sisi engkau. Wa awsatuhum indaka akhan. Ini dari sudut martabat manusia pula. Kalau hak tua-tua, jadikanlah dia tu sebagai bapa engkau. Kabiruhum ni, orang besar ni, mana orang yang tua lah. Orang tua. Orang yang tua. Bukan orang besar biasa ni. Tua umur. Besar umur, tua umur. Wa awsatuhum, ataf kepada kabiruhum. Wa awsatuhum indaka akhan. Dan orang yang pertengahan di kalangan mereka itu, di sisi engkau, akhan. Jadikan saudara. Akhan, khabar yakun isbah ataf. Ataf lagi, wa asgharuhum indaka ibnan.
dan jadikan orang yang haluh-haluh di kalangan mereka tu, orang budak-budak di kalangan mereka tu, di sisi engkau ibnan, sebagai anak lelaki. Tu. Fawaqir abaka wa akrim akhaka wa tahannan ala waladika. Nak kata situ ya. Bila kita anggap begitu, hak tua sebagai bapa kita, hak sepertengahan tu seperti saudara kita, hak bawah tu, apa nama tu, hak kecil-kecil tu seperti anak kita, fawaqir. Maka dia kata, fawaqir, maka hormatilah oleh kamu. Dia suruh hormat sini ya. Hormatilah oleh kamu abaka maf'ulun bih, akan bapa engkau. Kita akan hormatlah orang yang lebih tua. Wa akrim akhaka, dan hendak mulialah oleh engkau maf'ulun bih, akan saudara engkau. Nisbah kita awsatuhum, sesama kita. Orang yang umur pertengahan, kita jadikan dia saudara, maka kita akan muliakan. Kita tidak akan buat lebih kurang. Ataf lagi. Ataf pada fi'il amal waqir. Wa tahannan ala waladika, dan juga berlemah lembutlah ia oleh engkau ala waladika, atas anak engkau. Ni cara muamalah dengan manusia yang diberitahu oleh Muhammad bin Ka'ab ni. Bukan. Apa tadi? Betul lah, Muhammad bin Ka'ab. Iaitu dia suruh jadikan orang tua tu sebagai bapa, orang pertengahan umur dia tu sebagai saudara, orang budak-budak tu sebagai anak. Maka kalau yang bapak tu, yang tahap bapak tua tu, kita hormat dia. Yang awsatuhum, kita muliakan dia. Yang kanak-kanak, budak-budak, kita lemah lembut dengan dia. Tu wasiat ataupun perkara yang diberitahu kepada Muhammad bin Ka'ab kepada Umar bin Abdul Aziz apabila diminta kepada dia syur ataupun cadangan. Wa qala lahu ar-raja'. Ini orang yang ketiga pula. Dan telah berkatalah baginya, bagi Umar bin Abdul Aziz, fa'il ar-raja', iaitu tak ada ar-raja' tu, dia raja', dia nama orang. Nama orang atas tu tak ada alif lam. Tadi raja'an. Itu ada nuskah lain. Ada nuskah lain. Betul lah. Raja' ada jim tau. Kalau nuskah lain, roha. Pula. Kalau nuskah lain, roha. Ni raja'. Kena tengok kembalilah kepada biografi pula dah. Raja', ada yang nuskah kata raja', ada nuskah kata roha. Okay. Maka dia kata, in aradta, apabila berkehendak oleh engkau an-najata, kelepasan, ghadan, esok. Esok tu min azabillahi ta'ala, daripada azab Allah Ta'ala. Min azabi jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Fa ahibba lil muslimina ma tuhibbu li nafsika. Ni syahid dalam kitab ni. Syahid dalam bab ni. Fa ahibba, maka hendak cintalah ia oleh engkau lil muslimin, bagi orang Islam itu, maf'ulun bih, akan barang, tuhibbu, ma tuhibbu ay ma tuhibbuhu. Takdir silah. Barang yang menyukai ia oleh engkau akan dia li nafsika, bagi diri engkau. Li nafsi jar majrur wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih. Ni pesanan dia. Kalau esok mu nak bebas daripada azab Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau itu mencintai perkara yang engkau suka apa yang ada pada engkau, begitu juga kau suka pada apa yang ada pada orang lain. Jangan berasa kita saja suka, hak lain kita benci. Tak boleh. Wakrah lahum ma takrahu li nafsik. Dan bencilah oleh kamu, lahum, bagi mereka itu muslimin, maf'ulun bih, ma, akan barang, takrahu li nafsika, barang yang engkau benci, ay takrahuhu, barang yang membenci ia oleh engkau, dia akan ma li nafsika, bagi diri engkau. Li nafsi jar majrur ka mudhafu ilaih. Tu. Apa yang kita suka ada pada diri kita, begitu juga kalau benda tu ada pada orang lain, kita suka. Apa yang kita benci pada diri kita, maka apa yang berlaku pada orang tersebut juga kita benci. Benci mana tak suka. Tak suka benda tu ada pada dia, seperti mana tak suka benda tu ada pada kita. Thumma mut idza syi'ta. Mudah kalau buat begitu. Thumma mut, kemudian matilah engkau, idza syi'ta, apabila berkehendak ia oleh engkau. 3 orang yang dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz nasihat. Dia nasihat 3 lagi. 3 ni. Cuma syahid dalam bab kita ni adalah yang nombor 3. Selesai. Wala tu'amil, intaha, selesai, habis cerita.
Lepas tu kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, وَلَا تُعَامِلْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَبِّ الْمُعَامَلَةِ إِلَيْهِ مَا لَمْ تُسْخِطْ اللَّهَ وَلَا تُعَامِلْ. Dan janganlah engkau perlakukan. Jangan perlakukan oleh engkau. Jangan perlakukan oleh engkau, jangan berbuatlah oleh engkau maf'ulun bih ahadan, akan salah seorang min khalqillahi, daripada makhluk Allah Ta'ala. Khalqi bermakna makhluk. Khalqi makna ciptaan. Ciptaan mana benda yang dicipta, iaitu makhluk lah. Janganlah kamu melakukan salah seorang akan seseorang pun daripada makhluk Allah illa bi ahabbil muamalati, melainkan bi ahabbil muamalati, melainkan kelakuan yang paling disukai. Bi ahabbi dipanggil idafat sifat kepada mausuf. Bi ahabbi jar majrur al muamalati mudhaf ilaih. Ilaihi, kepadanya, ai ila ahadin min khalqillah. Kepadanya, kepada salah seorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Ma lam tuskhitillah, ma lam tuskhitillah. Asalnya tuskhit Allah, tapi dia harah jazam bagi bawah lah, yang ringan. Tuskhitillah, selama mana tidak sama sekali marah oleh engkau, tuskhitillah, membuat marah ia oleh engkau akan Allah Ta'ala. Selama mana tidak membuat marah ia oleh engkau akan Allah Subhanahu Taala. Yang ini tidak membuatkan Allah Taala marah pada kita. Bukan kita marah Allah. Selama mana kita tidak membuat marah oleh kita akan Allah Taala. Yang ini apa yang buat marah Allah Taala, murka Allah Taala, itu perkara-perkara maksiat lah. Perkara-perkara yang ditegah Allah Taala. Selama mana kita tak masuk di ruang lingkup itu, maka silalah kita buat perkara yang muamalah, pergaulan, perlakuan kepada manusia sebaik mungkin. Wa qul ghuyuran lillahi ta'ala. Wa qul ghuyuran. Dan jadilah engkau itu ghuyuran. Fa'alladhi tadi. Wa kun ghuyuran, dan jadilah engkau itu ghuyuran, orang yang cemburu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Orang yang cemburu kerana Allah Ta'ala. Yang ni cemburu yang disyariatkan lah, bukan cemburu babi buta ni. Maka dia kata فَالَّذِي يَغَارُ لِلَّهِ دِينًا إِنَّمَا يَغَارُ لِانْتِهَاكِ مَحَارِمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ. Dia kata apa? Dia kata فَالَّذِي يُغَارُ لِلَّهِ, maka bermula orang yang ay fal insanu alladhi yagharu lillahi dinan. Gitu. Falladhi ay fal insanu, maka bermula manusia, sifat yang mana yagharu, yang cemburulah ia alladhi lillahi, kerana Allah tu, dinan ay fi dinin, pada agamanya, ataupun dinan tu maf'ulun bih, ditulis situ. Falladhi yagharu, barang siapalah bermula manusia yang mencemburui ia manusia lillahi, kerana Allah Ta'ala akan agama. Innama, jumlah tu khabar. Apa maksud cemburu kerana Allah pada agama tu? Innama yagharu lintihaki maharimillahi ala nafsihi wa ala ghairihi. Hanya saja yagharu, cemburulah, mencemburuilah ia seorang itu, mencemburuilah ia seorang tu lintihaki maharimillahi ta'ala, kerana melanggari akan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala ala nafsihi, atas diri engkau. Ala nafsi jar majrur, hi mudhafu ilaih. Lintihaki jar majrur wa huwa mudhaf, maharimi mudhafu ilaih, Allahi mudhafu ilaih. Wa ala, atah pada ala nafsi, wa ala ghairihi, dan atas selainnya selain nafsihi. Maksud cemburu kerana Allah dalam agama ni ialah kita mencemburui kerana melanggar, lam ta'liliyah, kerana melanggar akan
pengharaman-pengharaman Allah, batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri sendiri dan orang lain. Fakama yagharu ala ummihi ay yazniya biha ahadun. Cemburu sini mana tak sukalah tak sukalah panggil apa ya? Tak suka benda tu berlaku pada kita. Tu yang baguslah. Cemburu hak baguslah tu. Dia isi dah cemburu. Dia tulis bawah tu pun cemburu juga. Ya gharu mana cemburu. Bahasa dia. Fakama maka seperti mana ya gharu cemburu ia seorang ala ummihi atas ibunya ibu seorang. Mana tak sukanya ke atas ibu seorang tu ayyazniya maf'ulun bih ya ghar. Bahawa berzina berzina biha dengan ummihi tu ahadun fa'il oleh seseorang. Seperti mana dia tidak suka mak dia sendiri berzina, fakadzalika yagharu ala ummi ghairihi ayyazniya biha huwa. Gitu. Maka sedemikian demikian itulah kadzalika ay kadzalikal madhkur minal ghirah. Seperti mana yang tersebut itu daripada pencemburuan tadi itu, ya gharu cemburu ia seorang ala ummi ghairihi atas ibu selainnya selain daripada ahad tu. Selainnya selain daripada seseorang. Ayyazniya maf'ulun bihi ghar. Bahawa berzina ia biha dengan dia dengan ummi ghairihi huwa fa'il. Oleh orang tu lah. Oleh seseorang yang cemburu, dia berzina dengan oleh seseorang yang cemburu mak dia zina dengan orang lain. Seperti mana dia cemburu, yakni tidak suka ibu dia sendiri berzina dengan orang lain, begitu juga dia cemburu dan tak suka kata dia ni berzina dengan mak orang lain. Begitu. Sebab apa? Konteks daripada syu'abul iman ni, iaitu benda yang kita benci pada diri kita berlaku, maka begitu juga kita benci pada orang lain berlaku benda yang sama. Ini bab zina. Antara contoh lain, contoh kita tidak suka dicuri harta kita, maka kita pun tidak akan mencuri harta orang lain. Kita tidak suka disakiti hati kita, maka kita tidak akan menyakiti hati orang lain. Begitu. Wa kadzalikal bintu wal ukhtu waz zawju wal jariyatu wa kadzalikal madhkur minal ummi. Dan bermula dan seperti mana demikian yang tersebut daripada ummi, kadzalika ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, al bintu mubtada muakhar. Ialah anak saudara anak perempuan kita, ataf wal ukhtu saudara perempuan kita, ataf waz zaujatu isteri kita, ataf wal jariyatu hamba perempuan kita. Begitu juga kita tak suka berlakunya perzinaan. Contoh dalam bab zina saja. Salah satu maksiat. Fa inna kulla imra'atin yazni biha ay bi imra'atin qad takunu umman. Maka sesungguhnya kulla imra'atin setiap wanita, setiap wanita, kulla isim inna wa huwa mudhaf, imra'atin mudhafu ilaih, yazni khabar. Bukan. Yazni itu sifat imra'atin. Qad takunu bau khabar. Sesungguhnya setiap perempuan yang berzina ia seseorang, asyakhsu biha dengan dia, dengan imra'ah, dengan perempuan tu. Qad takunu, qad litaqlil. Kadang-kadang takunu adalah ia imra'ah, perempuan tu. Kadang-kadang perempuan tu khabar takun umman, adalah ibu, li syakhsin, bagi seseorang, ataf wa bintan li akhara, dan anak perempuan bagi seseorang yang lain, wa ukhtan li akhara, dan anak dan saudara perempuan bagi orang lain, wa zaujatan li akhara, dan juga isteri bagi orang lain, wa jariyatan li akhara, dan juga hamba perempuan bagi orang lain. Jadi kena fikir gitu. Kalau kita mencuri pula, mencuri, seperti mana kita tak suka dicuri harta, maka kita pun tidak suka orang lain dicuri hartanya. Boleh jadi kita curi harta orang tu, mak orang lain, isteri orang lain, saudara orang lain, yang mana kita tak sanggup perkara tersebut berlaku pada keluarga kita. Begitu. Itu pencegah maksiat awal. Wa kullum minhum la yuridu an yazniya wahidun bi ummihi wala bi ukhtihi wala bi bintihi wala bi zawjatihi wala bi jariyatihi. Wa kullun ay wa kullu wahidin. Kullun tu dia panggil tanwin iwad kalimah. Tanwin yang menggantikan satu kalimah yang mahzuf. Waw istinaf, kullun tu mubtada lah. Ay wa kullu wahidin.
Dan bermula setiap satu minhum daripada mereka itu yang tadi itulah asy-syakhsu, itu dia asy-syakhsu ilah. Baik. Wa kullu minhum, dan setiap satu daripada mereka itu khabar, la yuridu, tidak berkehendak ia kullu minhum tu. Ay yazniya, ta'wil masdar maf'ulun bih yurid. Ay zinahu, zinahu wahidin, bahawa berzina ia fa'il wahidun oleh salah seorang, bi ummihi, dengan ibunya, ibu kulli minhum, ataf, wala bi ukhtihi, dan bukan juga dengan saudara perempuannya, saudara perempuan kulli minhum, wala bi bintihi, dan begitu juga tidak dengan anak perempuan salah kullu minhum, wala bi zaujatihi, dan juga tidak dengan isterinya, isteri kulli minhum, wala bi jariyatihi, dan juga tidak dengan hamba perempuannya, hamba perempuan kulli minhum. Habis. Kemudian, kama la yuridu man yagharu lillahi dinan fa in zana biwahidatin min tilka. Dia kata kama, seperti mana la yuridu, tidak berkehendak ia. Seperti mana tidak berkehendak ia. Seperti mana tidak berkehendaklah ia seseorang, man fa'il. La yuridu man yagharu, tidak berkehendak, seperti mana tidak berkehendaklah oleh barang siapa yang yagharu, yang mencemburui ia barang siapa, lillahi, kerana Allah Ta'ala tu, dinan, akan ugamanya. Aduh, sikit perut dah. Kama la yuridu, dia kata tadi dah. Wa kullu minhum la yuridu an yazniya wahidun bi ummihi wala bi ukhtihi wala bi bintihi wala bi zawjatihi wala bi jariyatihi, kama la yuridu man yagharu lillahi dinan. Kalau la yuridu man yagharu dinan lillah. Aduh, perut dah. Aduh. Kama la yuridu man yagharu lillahi dinan. Seperti mana, sikit buat aduh, sikit perut ni. Kama la yuridu, seperti mana tidak berkehendaklah oleh orang tersebut, yagharu, mencemburui ia man, lillahi, kerana Allah Ta'ala, dinan, akan ugamanya. Fa in zana biwahidatin min tilkal madhkurati, maka jikalau berzinalah ia biwahidatin, dengan salah seorang min tilkal madhkurati, daripada demikian yang tersebut itu. Ni kalau contoh kita lah. Fa in zana biwahidatin, maka jikalau berzinalah ia seseorang biwahidatin, dengan salah seorang perempuan, min tilkal madhkurati, daripada daripada demikian perkara-perkara yang tersebut tadi, iaitu perempuan-perempuan itulah, zaujatika, ukhtika, jariyatika, semua tu. Wadda'al ghairata, dan mendakwa ia seorang yang berzina tadi akan cemburu fid dini, dalam agama, awil muruati, ataupun maruah, bahwa maka bermula dia man zana biwahidatin, dalam keadaan idda'a al ghairata fid din tu, kadhibun, menipu ia, fi da'wa man, pada dakwaannya, pada dakwaan orang tersebut. Jadi orang yang mendakwa dia tu ada perasaan cemburu kerana Allah Ta'ala di dalam agama. Kerana apa? Kerana dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara yang Allah Ta'ala haram. Tapi dalam masa yang sama dia berzina dengan seorang tu, maka hak tu perasaan ghirah tersebut nipu saja. Fa innahu laysa bidhi muru'atin man yakrahu li nafsihi syai'an wala yakrahu li ghairihi. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, laisa, jumlah tu khabar inna, tidak adalah bidhi muru'atin, tidak adalah mempunyai marwah, pada mempunyai marwah tu, bidhi tu ba zaidah, dhi muru'atin khabar laisa, tidak adalah orang yang bermarwah itu, may yakrahu, itu isim laisa muakhar, tidak orang yang membenci ia man, li nafsihi, bagi dirinya diri man, syai'an maf'ul bih, akan sesuatu,
wala yakrahuhu li ghairihi. Dan sedangkan tidak membenci ia seorang, hu akan dia akan li nafsihi tu akan sesuatu tu syai'an, kan, may yakrahu li nafsihi syai'an wala yakrahuhu li ghairi nafsihi. Maka orang yang membenci suatu perkara tu kepada diri dia dan tidak membenci perkara tersebut berlaku pada orang lain, hak tu orang yang tak ada maruah, zi muru'ah. Laisa bi zi muru'atin may yakrahu li nafsihi syai'an wala yakrahu syai'an li ghairi nafsihi. Ini contoh zina ya. Kiahlah ke lain. Benda tersebut kita tak suka, tak benci berlaku pada diri kita. Tiba-tiba kita buat benda yang kita benci tu pada orang lain, maka kita tu seolah-olah nipu. Nipu pada diri sendiri. Kita seolah-olah ada sifat kita benci benda tu berlaku pada kita, tapi kita tak benci benda tu berlaku pada orang lain. Tu mementingkan diri. Falaisa bidhi ghairatin imaniyatin. Mana tadi? Falaisa bidhi ghairatin imaniyatin. Maka tidak adalah ia iman tu ialah bidhi ba zaidah, zi tu jumlah tu jadi bidhi tu jadi khabar laisa. Bukanlah orang tersebut bidhi ghairatin imaniyatin, ialah orang yang mempunyai sifat cemburu, sifat yang dibangsakan kepada keimanan. Bukan orang yang ada kecemburuan ataupun tidak sukanya seseorang melanggar perintah Allah Ta'ala, tu tak ada. Dia bukannya orang yang benci terhadap perkara orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Sedangkan dia yang buat. Dia buat untuk diri dia. Tapi dia buat untuk orang lain, dia tak berasa benci seperti mana perkara tersebut berlaku pada diri dia. Perkara tersebut kalau berlaku pada diri dia, dia tak suka. Tapi benda tersebut kalau dibuat pada orang lain, dia suka. Itu tidak dipanggil sebagai orang yang mempunyai cemburu yang bangsa keimanan. Sebagaimana kalau tak ada benda ni, tak sempurna lah. Tak sempurna keimanannya. Bahkan huwal ghairatu tabi'iyatul hawaniyatu. Gairah ni makna kesukaan. Kesukaan pun boleh juga. Mak gairah ni kesukaan. Bal huwa kecenderungan. Bal huwa bahkan bermula dia al-madhkur minal ghairah tu. Ialah al-ghairatu tabi'iyatul hawaniyatu. Iaitu ghairah, kecemburuan yang dibangsakan kepada tabiat, yang dibangsakan kepada hayawan. Yang dibangsakan kepada hayawan. Tu hak pesen kalau dia benci benda tersebut berlaku pada diri dia, tapi tak benci benda tersebut berlaku pada orang lain. Wahdhar an talabbasa nafsuka biha. Maka hati-hatilah oleh engkau, takwil masdar maf'ulun bih, akan bahawa talabbasa nafsuka, wahdhar an talabbasa nafsaka, bahawa mendapati ia oleh diri engkau tu biha dengan dia, ai bihadhil ghairah, dengan ghairah yang tersebut, dengan cemburu yang at-tabi'iyah al-hayawaniyah. Apa maksud cemburu yang hayawaniyah at-tabi'iyah? Iaitu iaitu dia benci bahawasanya perkara tersebut berlaku pada dia, tapi dia tidak benci perkara tersebut berlaku pada orang lain. Itu melanggar syu'abul iman, kesempurnaan iman yang ke-74, iaitu an yuhibba li kulli mu'minin ma yuhibba li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi. Gitu. Habis. Kemudian qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal khamis was sab'una al-istidhanu 'inda iradati dukhuli baitil ghairi. Ni ada pada orang lain lah pula ni. Dia kata wal khamisu wal waw istinaf. Al khamisu was sab'una bermula yang ke-75 itu mubtada khabar. Al-istidhanu, ista'dhana yasta'dhinu istidhanan, ay talabul idzni, meminta izin. Khabar meminta izin inda iradati dukhuli baitil ghairi, ketika mana? Inda zaraf iradati mudhafu ilaih, dukhuli mudhafu ilaih, baiti mudhafu ilaih, al-ghairi mudhafu ilaih.
Meminta izin ketika mana berkehendak akan masuk. Iradati dukhuli idhafat masdar kepada maf'ul. Dukhuli baitil ghairi. Dukhuli baiti ay dukhul fi baiti. Idhafat bermakna fi. Tu berkehendak akan masuk ke rumah seseorang. Ke rumah orang lain. Minta izin. Tu syu'abul iman yang ke-75. Wa fil hadithi, dan dalam hadis jar majrur. Al-isti'zanu mubtada. Bermula meminta izin itu khabar. Thalathun, 3. Apa 3 tu? Iaitu al-isti'zanu thalathun. Okey. Fa in udhina laka wa illa farji'. Dia kata fa in udhina laka, maka jikalau diizinkan, diizinkan pada engkau, diizinkan pada engkau ni, diizinkan akan nikah lah. Kalau buat lam zaidah tu jadi ka tu naik fa'il udhina. Fa'in udhina laka, maka jikalau diberi izinkan akan nikah, wa illa, diberi izin akan nikah tu, maka adalah isti'dzan tu, iaitu dapatlah keizinan tersebut. Wa illa farji'. Wa illa ay wa illam yu'zan laka ba'daha farji', maka hendaklah engkau balik. Tu. Tu dia sebut bawah tu, wa jawabus syarti mahdhufun li dalalati siyaqi alaihi ay fadkhul. Itu. Fa in udhina laka, maka jikalau diizinkan akan nikah, maka fadkhul, masuklah engkau. Begitu. Kenapa dia hazah? Kerana dia faham daripada siap konteks ayat selepasnya, wa illa farji'. Farji' tu balik. Maka sebelumnya tu fadkhul lah. Gitu. Fa in udhina laka fadkhul, takdirnya. Wa illa ay wa illam yu'zan laka ba'daha farji', maka hendaklah engkau balik. Ni kalau datang rumah orang. Intaha, selesai. Bukan 3 tu 3 benda, 3 kali lah. Thalathun. Al-isti'dzan tu thalathun, 3 kali. Meminta izin tu 3 kali. Kalau nisbah rumah 3 kali kita ketuk pintu. Tapi taklah direct. Ketuk sekali, tak. Relax sekejap. Ketuk sekali lagi. Relax sekejap. Ketuk sekali lagi. 3 kali. Tak ada, balik. Bukan pergi roboh dia punya pintu. Oi, dia pergi call pula. Bodoh. Dia pergi call pula dah. Aku ada rumah ni. Tu tidak ada adat lah orang ada tamu tu. Jadi, adatnya ialah mungkin saja dia tak bersedia terima tetamu. Dah siapa tak call dulu. Orang call dulu, saya nak mari, ada free ni. Kalau ada nak mari, tak ada. Sekarang boleh call. WhatsApp kau. Ni mari terjah lagu tu. Masalah. Intaha hadzal hadis. Intaha, selesailah hadis ni. Hadis ni riwayat siapa? Hadis ini riwayat dalam Sahih Bukhari dengan lafaz yang berbeza. Lafaz Sahih Bukharinya, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji'. Apabila meminta izinlah oleh salah seorang daripada kalian 3 kali, falam yu'zan, maka tidak sama sekali diberi izin baginya, falyarji', maka hendaklah dia balik. Jadi kita boleh kata ni riwayat bil makna. Dalam Sahih Muslim pun sama juga ada. Kalau untuk Sahih Bukhari, hak tadi tu seperti riwayat bil makna. Tu Dalam Sahih Muslim pun ada, dalam Sunan Tirmizi pun ada. Kalau Sahih Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari, kalau Sunan Tirmizi daripada Abu Sa'id al-Khudri, dan daripada Sayyidina Umar al-Khattab. Kalau Sunan Ibnu Abu Daud daripada Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Musnad Ahmad pun ada. Musnad Ahmad, kalimah dia sama macam Bukhari tadi. Kemudian Muwatta'. Cuma Muwatta' ada tambahan fadkhul. Masuklah oleh engkau. Di dalam, kemudian dalam Sunan Ad-Darimi. Ad-Dariminya kalimat lagi ni. Idza sta'dzana al-musta'dzinu thalatha marratin fa in udhina lahu wa illa farji'. Lebih kurang ni.
Idza sta'dzana, apabila meminta izin lah oleh al-musta'dzinu, oleh orang yang meminta izin, thalatha marratin, sebanyak 3 kali, fa in udhina lahu, maka jikalau diberi izinkan bagi engkau, yakni fadkhul, hendaklah engkau masuk, wa illa farji', kalau tidak maka hendaklah balik. Begitu juga dalam kitab Jami'us Shaghir pun ada juga hadis ni. Banyak tu. Tengok kat bawah tu cantik tu. Ada dia tulis farji'. Dia tulis walafzul isti'dzan alladhi 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula lafaz meminta izin yang mengajarkan akan dia oleh Nabi SAW tu ialah Assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, boleh ke tak masuk? Tu cara izin. Assalamualaikum, boleh ke tak masuk? Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, ikhtalafu hal yustahabbu taqdimus salam thumma al-isti'dzan awil aksu. Berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah disunatkan mendahulukan salam kemudian meminta izin ataupun terbalik. Iaitu minta izin dulu baru bagi salam. Maknanya Assalamualaikum a'adkhul ataupun a'adkhul Assalamualaikum. Was-sahihu alladhi ja'at bihi sunnatu, dan bermula pandangan yang sahih yang telah datanglah dengan dia, dengan alladhi itu oleh as-sunnah, oleh sunnah Nabi. Wa qalahu al-muhaqqiquna, dan telah berkatalah demikian juga oleh ulama muhaqqiq, ialah taqdimus salam, mendahulukan salam juga. Wathani, kemudian yang kedua, taqdimul isti'dzan. Kemudian mendahulukan. Wathani makna al-qaulu tsani. Pandangan yang keduanya taqdimul isti'dzan. Pandangan kedua mendahulukan izin. Tapi pandangan yang sahihnya beri salam juga dulu, kemudian baru minta izin. Wathalithu, dan pandangan ketiga pula, wahwa ikhtiyarul Mawardi, iaitu pandangan persendirian, pandangan personal Imam Mawardi, min ashabina, daripada ashab kita Syafi'iyah. Dia kata, in waqa'at ainul musta'dhini ala sahibil manzil qabla dukhulihi qaddama salama wa illa qaddama al-isti'dhana. Apabila berlakulah mata orang yang minta izin tu ke atas sahibil manzil, ke atas pemilik rumah tu, qabla dukhulihi, sebelum daripada dia masuk, qaddama salam, maka hendaklah didahulukan salam. Jadi kalau dalam mata dulu, dia tengok tuan rumah dulu, sebelum masuk, maka beri salam dulu. Dia kata. Wa illa, dan jika tidak, qaddamal isti'zana. Jikalau tak nampak mata dia tu tuan rumah, dia tak nampak tuan rumah dulu, maka minta izin masuk, kemudian barulah jumpa, beri salam. Kalau jumpa dulu sebelum masuk rumah, maka beri salam dulu, kemudian baru minta izin. Gitu. Dia ada 3 pendapat lah. Tapi pandangan sahihnya, beri salam dulu, barulah minta izin secara mutlak. Okay. Qala al-mu'assannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ji'ta ila baiti qawmin, maka apabila telah datanglah ia oleh engkau, ila baiti qawmin, kepada rumah seseorang kaum. Baiti jar majrur, wa huwa mudhaf, qawmin mudhafun ilaih. Maka fasta'zin fi'il amar, jawab bagi idha. Maka hendak minta izinlah oleh engkau, thalath marratin, selama 3 kali. Wala tanzur fi baiti akhika. Ini adab dia. Jangan melihat oleh engkau, la nahi, tanzur, fi'il jazam. Jangan melihat oleh engkau fi baiti akhika, pada rumah saudara engkau yang laki-laki tu. Rumah saudara engkau ni saudara se-Islam lah. Jadi mata kita tu bila ketuk pintu, ketuk, tak, Assalamualaikum. Kemudian kita pusing belakang. Kita pusing belakang. Supaya bila dia buka pintu, tak nampak terus kepada, kepada rumah dia. Kalau nampak, tak ada adab. Nampak benda yang berada di dalam rumah orang. Jadi bila Assalamualaikum, pusing, dia buka, kita duduk tepi pintu. Jangan duduk depan pintu. Depan pintu nampak lah. Min haitsu la ya'rifu bika. Daripada sekira-kira min haitsu la ya'rifu bika, dengan sekira-kira la ya'rifu ay la ya'rifu akhuka, tidak mengenali ia saudara engkau tu, bika, pada engkau. Jangan melihat tu dengan sekira-kira orang tengok tu orang tak kenal. Siapa ni? Kita kalih baru kenal. Itu.
Kita kalih baru kenal. Dia nampak kita baru kenal. Gitu. Fa innaka idza nazarta fa ka'annama dakhalta. Gitu. Maka sesungguhnya engkau, isim inna, jumlah tu khabar. Idza nazarta, apabila melihat oleh engkau, fa ka'annama ay idza nazarta fi ila baiti qaumin fa ka'annama, maka seolah-olahnya dakhalta, telah masuk di engkau. Bila kita tengok dalam rumah, sedangkan kita nak minta izin masuk. Bila kita tengok benda dalam rumah, seolah-olah kita dah masuk dah, tanpa minta izin. Minta masuk rumah tanpa minta izin orang ni haram. Gitu. Wa innama ju'ilal iznu min ajlil basari. Dan hanya sahaja dijadikan naik fa'il akan izin itu min ajlil basari, nisbah kerana nak melihat. Minta izin tu sebab minta izin nak lihat. Tapi kalau kita lihat dulu sebelum masuk, seolah-olah kita dah masuk tanpa minta izin. Bahaya tu. Tu syu'abul iman yang ke-75. Seterusnya, was-sadis was-sab'una, dan bermula yang ke-76. Banyak ni. Khabar ialah al-i'tibaru, renungan, muhasabah diri, i'tibar, kira-kira diri. Renungan, muhasabah, renungan lah. Kita kata sini, ambil i'tibar. Fa'amilil ayati bin nazari fiha ay fil ayat. Maka fa'amil, perlakukanlah oleh engkau al-ayati, yakni akan maf'ulun bih, ayat-ayat Quran tu. Ni bin nazari fiha, dengan memikirkan fiha padanya, pada ayat-ayat tersebut. Perlakukanlah ia oleh seseorang, oleh engkau, al-ayati, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tu, dengan meneliti pada ayat tersebut. Bila tengok ayat Quran, kita teliti. Ini bagi orang yang ada ilmu bahasa Arab dan sebagainya, ilmu tafsir, boleh tengok tafsir. Kita mentadabburi dia, tu iktibar dari sudut ayat Quran. Wa amil ma tudrikuhul hawasu minka bil i'tibari. Wa amil, dan perlakukanlah oleh engkau. Dan perlakukanlah oleh engkau ma tudrikuhu, akan maf'ulun bih, akan barang yang tudrikuhul hawasu, yang mendapatilah akan dia akan barang tu oleh fa'il al-hawasu, oleh panca indera yang zahir ni, minka, daripada engkau, jar majrur, bil i'tibari, dengan renungan. Kalau dengan ayat Quran, kita mikir sebalik ayat Quran tu. Kalau ni sebuah benda yang kita dapati di panca indera kita, benda yang kita dapat melalui alam ni, masih wallah ni, maka kita tilik dengan penuh renungan. Kita renung, ni asal kejadian ni mana, siapa pencipta dia. Tu manfaat mata disebutlah dalam kitab Penawar Bagi Hati lah. Manfaat mata untuk ingat Tuhan. Dengan panca indera yang kita ada, khususnya mata. Fa inna Allah Ta'ala khalaqal insana min tinin. Dia suruh mikir gini. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, isim inna. Ta'ala fi mahali nasbin hal. Hal bagi Allah, kerana al-jumlatu ba'dal ma'rifati hal. Tu kaedah dia. Jumlah inna, khalaqa, telah mencipta ia Allah, maf'ulun bih, al-insana, akan manusia. Min tinin, daripada tanah. Thumma ja'ala, kemudian menjadilah ia Allah, naslahu, akan keturunannya, keturunan manusia tu, min nutfatin, daripada air mani, min nutfatin jar majrur, nasla maf'ulun bih, wa huwa mudhafu ilaih, aid kepada al-insan. Jadikan tu air mani tu fi rahimil mar'ati, pada rahim seorang perempuan, fi rahimi jar majrur, al-mar'ati mudhaf ilaih. Thumma qalabahu halan ba'da halin 9 ashhurin ila an akhrajahu minhu bi suratin tamatin wa qamatin muntasibatin wa hawasin salimatin. Banyak. Thumma qalabahu, kemudian menukarlah ia Allah Ta'ala, maf'ulun bih, akan insan tu halan. Maka qallaba. Qalaba sini kalau menuskah lain, qallabahu, qallaba yuqallibu, taqlib, menukarkan. Ada qalabahu, ada qallabahu. Yang ini menukarkan, merubahkan ia oleh Allah Ta'ala, akan insan tu halan. Halan ba'da halin, satu keadaan akan satu keadaan, ba'da halin, selepas satu keadaan yang lain.
Jadi dia menukarkan daripada air mani kepada segumpal darah, kepada segumpal daging, kepada sadut dengan tulang, kemudian jadi manusia. Tis'ata ashhurin, selama 9 bulan, yakni pada ghalib orang mengandung. Dia berubah daripada satu keadaan ke keadaan lain, ila sehinggalah an akhrajahu, mengeluarkan ia Allah, akan dia akan insan, minhu minar rahim al-mar'ah, daripada rahim seorang perempuan. Bisuratin, dengan gambaran rupa, tamatin, sifat yang sempurna, waqamatin muntasibatin, sifat yang sempurna, dan waqamatin, dan juga tubuh badan zahir, muntasibatin, yang kukuh, yang mantap, yang kukuh, yang mantap, wahawasin, dan juga panca indera, sifat salimatin, yang sejahtera, yang normal. Thumma, kemudian, ni perhati dari sudut kejadian manusia lah ni. Thumma zawwadahu labanan ladhidan haulaini kamilaini. Kemudian zawwadahu, zawwadahu, kemudian membekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maf'ulun bih, akan insan tu. Membekalkan oleh Allah taala akan insan itu, maf'ulun bih kedua, labanan, akan susu, sifat ladhidan, yang sedap, haulaini, ai fi haulaini, pada 2 tahun kamilaini, yang berturut, yang sempurna. 2 tahun yang sempurna. 2 tahun yang sempurna ni boleh minum susu daripada ibunya, kalau ibu dia sihat lah. Dan kalau lelaki, apa-apa najis air kecil yang keluar ketika mana dia menyusu 2 tahun ni, tanpa makan benda lain, tanpa makan benda mengenyangkan air lain kecuali ubat, maka dia jadi najis mukhaffafah. Tu. Thumma rabbahu bi fununi lutfihi ila an balagha quwwatah. Kemudian thumma rabbahu, kemudian merawatlah ia. Merawatlah ia Allah Taala. Menjagalah ia Allah Taala. Akan manusia tu, maf'ulun bih. Bi fununi lutfihi, dengan pelbagai kelembutan Allah Ta'ala, baik Allah Ta'ala, ila an balagha quwwatah, sehingga bahawa sampailah ia insan, akan quwwatahu, maf'ulun bih, akan quwwatahu, quwwatal insan, akan kekuatan seorang manusia. Jadi sehinggalah dia tu kuat. Daripada kecil baby tu, tak tahu apa tu, lemah tu, Allah Ta'ala beri susu, Allah Ta'ala jaga, sehinggalah dia besar, ada kekuatan sendiri. Thumma a'tahu ilman. Tak cukup setakat tu. Bahkan Allah mengurniakan oleh Allah, maf'ulun bih, akan insan itu, maf'ulun bih kedua, ilman, akan ilmu, wa qalban, ataf, dan juga hati, zakiyan, yang juga hati, wa qalban, betul? Wa qalban, dan juga hati, zakiyan, zakiyan, kecerdasan, hati yang cerdas, hati yang bijak sana. Wasam'an, dan pendengaran, daqiqan, yang detail, yang terperinci, yang mendalam. Wabasaran hadan, dan pelihatan, sifat yang tajam. Wazauqan ladhidan, dan rasa ladhidan, sifat yang sedap. Wasyamman tayyiban, dan juga ada hidu dengan hidung ni, tayyiban, yang baik, dapat hidu dengan baik. Walamsan layyinan, dan menyentuh yang lembut. Itu dari sudut panca indera sentuh kulit itu ni, penyentuhan yang lembut. Walisanan natiqan, ataf, itu dari sudut panca indera mulut, lidah, dan lidah yang natiqan, yang boleh berucap, sifat lisanan. Wajawariha ta'i'atan, dan juga anggota badan yang ta'i'atan, organ-organ anggota badan yang patuh ia jawarih, sifat bagi jawarih. Wayadaini sani'ataini, dan dua tangan yang baik ciptaannya, sani'ataini, yang baik ciptaannya, yang normal ciptaannya. Warijlaini masyiyataini, dan dua kaki yang berjalan keduanya. Ataupun kita kata yadaini sani'. Sani' ni berbuat kerja dengan dua tangan tu. Dua tangan yang berbuat kerja dua-dua tu. Dan Allah Ta'ala cipta kaki yang berjalan kedua-duanya. Gitu. Thumma, tak cukup lagi. Ni amat dia suruh mikir. Fikir satu-satu. Iktibar fi nafsi. Dia panggil apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu, tidakkah kalian melihat? Gitu. Langsung Quran sebut dah.
Maka dia kata, batu thumma 'allamahu, kemudian mengajarlah ia Allah, maf'ulun bih. Dia akan insan al-khatta bil qalami, menulis dengan pen. Was-sana'i'a, dan kerja-kerja. Was-zara'ata, zara'ah apa? Was-zara'ata, sana'i'a tu kerja. Was-zara'ata, jenis menanam. Wal-bai'a, menjual. Was-syira'a, membeli. Wat-tasarrufa, menguruskan apa tasarruf ni umum lah. Tasarruf ni panggil urusan mengendalikan urusan fil ma'ashi, dalam kehidupan, iaitu urusan jual belinya, urusan munakahatnya, tu tasarruf belaka dia panggil. Okay. Wasakhkhara lahu ma fil ardi jami'a. Wasakhkhara, dan juga menjinaklah ia fa'il oleh Allah, lahu baginya, bagi insan, maf'ulun bih, akan barang, fi ay ma thabata taqdisillah, barang yang sabit ia barang fil ardi, di atas bumi. Menjinak mana? Allah Ta'ala beri rezeki benda yang berada di atas muka bumi ni. Taklah lia, susah nak dapat, bahkan dijinakkan oleh Allah Ta'ala, mudah nak dapat. Apa ma fil ard tu bayan. Minal hayawanati, daripada haiwan-haiwan, lembu, kambing, unta, kita boleh dapat dengan mudah. Wan nabatati, dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa khawassil ma'adini, atau belakang tu. Wa khawassil ma'adini, dan juga ma'adini, apa nama tu, barang-barang yang dalam tanah tu yang tertentu, emas, perak. Emas, perak lah, lombong, biji timah lah, macam-macam lah. Ma'adin ni benda yang di bawah tanah, kita korek dapat. Wa tamatta'a biha, dan juga bersedak-sedak ia manusia, biha, dengan dia, ai bil mazkur minal ilmi ila akhirih. Bila ilmi dah. Betul lah. Allah Ta'ala beri ilmunya, Allah Ta'ala beri panca inderanya, beri kehidupan. Kita bersedak-sedak dengan dia. Ila akhiri umrihi umril insan. Sehingga akhir umurnya umur insan. Ila akhirihi jar majrur, wa huwa mudhaf, umri mudhaf ilaihi, mudhaf ilaih. Kalau kita mikir tu, banyak nikmat Tuhan tak terhingga. Sumber bumi. Benda-benda dalam bumi lah. Emas, perak, biji timah, apa semua tu. Itu dia panggil nikmat Tuhan yang cukup banyak. Sejak daripada kita duduk dalam perut ibu lagi. Sejak dalam perut ibu lagi. Tu dia suruh al-i'tibar. Apa dia? Syu'abul iman yang seterusnya tadi. Al-i'tibar, mikir, renung terhadap apa yang Allah Ta'ala cipta dengan hawas kita, dengan panca indera kita. Itu nisbah alam. Nisbah ayat Quran, dia suruh nazar, tidik fikir. Okay. Lesai. Wasabi'u wassab'una, dan bermula yang ke-77. Okay, apa lah ni? Boleh lagi. Wasabi'u wassab'una, dan bermula yang ke-77 ialah khabar ad-daf'u billati hiya ahsan. Ad-daf'u billati hiya ahsan. Ad-daf'u khabar. Billati ta'alluq pada daf'u, ba muta'alliq, ad-daf'u muta'allaq, allati jar majrur, hiya jumlah tusillah, hiya tus'a'iyya, ahsanu khabar dia. Ad-daf'u billati hiya ahsan, menolak dengan billati ni billati kita kena takdir mausuf. Allati disifat. Kejap. Ad-daf'u billati, kita boleh takdir apa? Ad-daf'u billati hiya ahsan. Allah. Takdir apa mu'annah ni? Ad-daf'u billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Bi nak takdir mausuh apa? Tu tengok bawah tu, dia tulis ai daf'us sayyi'ati bil hasanati. Menolakkan keburukan tu dengan kebaikan. Okey. Menolakkan apa nama tu, keburukan tu dengan kebaikan. Takdir apa maksudnya? Ad-daf'u billati hiya ahsanu.
Benda apa yang mu'annath yang sesuai? Ad-daf'u billati, menolak dengan perkara hiya yang bermula dia allati itu ahsanu khabar. Yang terlebih baik ia. Okey. Wa iyyaka, dan hati-hatilah engkau. Kalimatut tahdzir. Ai ihdar. Hati-hatilah oleh engkau an tukhasima. Ta'wi masdar maf'ulun bih. An tukhasima khasama yukhasimu mukhasamah. Ai mukhasamatuka. Mukhasamataka. Hati-hatilah oleh engkau bahawa bermusuhan ia oleh engkau fi batilin, ataupun bertengkar ia oleh engkau fi batilin, pada perkara yang batil, ai fi amrin batilin, pada perkara yang batil. Fatuskhitallahu alaika, maka menjadi sebab fatuskhita, maka membuat marah ia oleh engkau, maf'ulun bih akan Allah, alaika atas engkau. Alaika jar majrur, Allah maf'ulun bih, tuskhita fi'il fa'il. Iaitu kita bertengkar, berdebat dalam bab kebatilan. Itu mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Marah sini makna kemurkaan Allah Ta'ala. Murka, bukan marah perasaan tu. Perasaan mustahil atas Allah Ta'ala. Wa idza kana fi yadika sayfun muslatun. Bukan. Wa idza kana fi yadika sayfun masalat. Masalat tu. Wa idza kana fi yadika, dan apabila adalah pada tangan engkau itu saifun. Saifun isim kana muakhar, fi yadika, fi yadi jar majrur wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih ta'alluq satu mazuf, khabar kana muqaddam. Jikalau adalah pada tangan engkau itu saifun, ada pedang, masalat, yang terhunus ia pedang tu. Yang terhunus ia pedang tu. Okay. Kemudian fa'arada ahadun ayyatana walahu minka fala tunawilhu iyyahu hatta taghmidahu. Maka dia kata fa'arada, maka berkehendak. Kemudian setelah pada tu, bila pedang terhunus, kemudian berkehendaklah ia fa'il ahadun, oleh salah seorang, ayyatana wala itu mansub bi an. Jumlah tu takdim takwil masdar, jadi maf'ul bi arada. Tanawala yatanawalu tanawulan, ay tanawulahu. Maka kemudian berkehendaklah ia oleh salah seorang bahawa mengambil ia ataupun memakai ia salah seorang tu, dia akan saif tadi, akan pedang yang terhunus tu, minka daripada engkau, jar majrur. Maka fala tunawilhu iyyahu, ay fala tunawil as-saifa iyyahu kembali pada ahad. Iyyahu tu maf'ulun bih kedua. Hu tu maf'ulun bih pertama. Fala tunawilhu, dan jangan engkau berikan, jangan memberikan oleh engkau akan ia, akan saif tadi, iyyahu, akan seseorang tadi, seseorang yang nak ambil itu, hatta taghmudahu, ataupun hatta taghmidahu, sehinggalah menyarung ia oleh engkau akan ia akan safe. Mana kita letak dalam tempat dia balik. Tidaklah terbiar hunus. Sebab apa? Sebab kalau orang nak ambil kan bunuh orang pula. Bahaya. Kalau orang bantah-bantah, orang tekak, contoh ya. Apa benda yang ada kat sekeliling ni nak baling belakang. Termasuklah pedang tu. Tu dia bagi tahu. Kalau ada pada tangan engkau tu pedang yang terhunus, pedang yang tak ada sarung lah, pedang yang terbuka. Kemudian salah seorang daripada kamu tu nak ambil benda tu, maka jangan beri, melainkan dalam keadaan dia tu dalam sarung dia. Wa idza ra'aita ahadan, dan apabila melihat oleh engkau, fa'il ahadan maf'ulun bih, akan salah seorang ala amalin yakrahuhu asy-syar'u fil muslimina fakrah amalahu wa la takrahul muslima alladhi huwa al-'amilu. Itu. Wa idza ra'aita, dan apabila melihatlah oleh engkau, maf'ulun bih akan salah seorang, ala amalin atas satu perbuatan, sifat yakrahuhu syar'u, yang membenci akan ia akan perbuatan tadi, fa'il oleh syarak. Syarak sini sama ada syari' hakiki iaitu Allah, atau syari' majazi Nabi SAW. Fil muslimina, yang dia buat perbuatan yang makruh ataupun yang dibenci syarak tu kepada orang Islam. Fil muslimina jar majrur, fakrah jawab dia, maka hendak bencilah oleh engkau, maf'ulun bih amalahu,
akan amalannya, amalan seseorang tu. Amalannya, amalan ahad tadi. Wala takrah, dan janganlah, la nahi, janganlah benci ia oleh engkau, maf'ulun bih al-muslima, akan orang Islam, sifat alladhi yang mana, huwa mubtada, bermula dia alladhi tu, ialah khabar, al-amilu, ialah orang yang membuat perbuatan. Huwa al-amil, silah, huwa tu'aid alladhi. Okay. Jumlah ismiyah. Jadi bila seseorang kita lihat dia buat perkara yang dicegah syarak, benda yang haram. Kemudian kita benci, bukan benci pada orang tu, benci pada benda yang dia buat. Ni benda yang selalu kita dengar kan. Benci benda yang dia buat, bukan benci kepada orang tersebut. Benci kepada orang tu sendiri tak boleh lah. Kita benci pada perkara yang dia buat. Kerana benda yang dia buat tu dibenci syarak. Maka kita benci benda yang dia buat, bukan benci orang tu. Ni payah tambah kalau kawan neri. Bila kawan neri buat benda yang tak bagus, kita pandang rendah lalu pada dia. Buat maksiat. Contohlah. Maka kita tidak boleh untuk memandang rendah pada dia dengan sebab buat dosa tu. Boleh jadi dia masuk syurga awal pada kita, boleh jadi akhir hidupnya. Tak tahu. Wa in kunta sadiqan fi karahatika amalahu fala ta'mal bimithlihi. Wa in kunta, dan jikalau adalah engkau itu, kunta isim kunta lah. Okay. Sadiqan khabar kunta. Wa in kana, mana tadi? Wa in kunta sadiqan, dan jikalau engkau tu betul, jikalau engkau itu orang yang jujur, orang yang benar, fi karahatika, pada membencinya kamu tu, amalahu maf'ul bih karahah. Karahatika idhafah masdar kepada fa'il. Amalahu maf'ul bih bagi karahah. Jikalau benarlah engkau itu pada membenci oleh engkau akan amalannya, akan amalan ahadin, akan perbuatan seseorang tadi. Kalau membenci sungguh, maka janganlah. Fala ta'mal bimithlihi, bimithli ahad tadi. Ataupun bimithlihi, bimithli amalihi. Maka jangan berbuatlah oleh engkau bimithlihi, dengan seumpama perbuatan orang tadi. Sebab orang tadi buat benda tak bagus, mu benci. Bila mu benci, tanda jujurnya, tanda betulnya mu benci perbuatan dia ialah mu tak buat benda yang sama dengan dia. Gitu. Fa in amilta bimithlihi wa karihtahu min ghairika fa anta mura'in bima dhaharta bihi minal karahati lidzalika. Dia kata fa in amilta, maka jikalau mana tadi? Fa in amilta, maka jikalau melaksanakanlah oleh engkau, berbuatlah oleh engkau, bimithli amalihi, dengan seumpama perbuatan dia tadi. Mu buat juga, hang buat juga. Fa in amilta bimithlihi wa karihtahu, sedangkan wa karihtahu, sedangkan membenci ia oleh engkau, hu akan dia, akan amalahu, akan perbuatan yang dibenci syarak tadi. Membenci tapi mu buat. Min ghairika, yang membenci tu min ghairika, daripada selain daripada diri engkau. Membenci orang lain buat perbuatan maksiat tu, sedangkan mu sendiri buat. Fa anta, maka bermula engkau itu, anta mubtada. Mura'un Mura'un bima dhaharta bihi. Maka sesungguhnya engkau tu mura'un, ialah orang yang riya'. Riya' pula kena stepek. Bima dhaharta, dengan perkara yang telah engkau zahirkan, bihi, dengan dia, dengan ma. Ma mausuliyah, dhaharta silah ma, bihi hi tu a'id ma. Okey. Dia jadi mura'un, orang yang riya' pula. Orang yang menunjukkan bahawasanya kebencian tu pada amalan orang tersebut. Padahal bukan. Sebab apa? Sebab tidak jujur terhadap kebencian itu, kerana benda tu dia hanya benci pada orang lain. Kalau dia sendiri buat, tak ada masalah. Tu dia panggil orang yang semata-mata nak menzahirkan kebencian kepada maksiat, tapi hanya pada orang lain saja, bukan pada diri sendiri. Tak benar, tak sadiq, tak jujur dengan apa yang dia benci tu. Minal karahati, itu bayan bagi ma, daripada perkara yang dibenci tadi. Lidzalika, mana tadi? Bima dhaharta bihi minal karahati, lidzalika amali, lidzalika amalihi, dengan sebab demikian itu, demikian amalan perbuatan orang tersebut. Dengan barang yang telah menzahirlah ia oleh engkau, bihi, dengan dia, dengan ma, apa ma, minal karahati, daripada
kebencian tu, apa yang kita zahir tu kebencian. Lidzalika amali syakhsi ataupun li amali ghairihi. Dengan sebab demikian itu, dengan sebab perbuatan buruk orang lain tu. Karahah lidzalika, membenci terhadap demikian itu, demikian perbuatan orang lain yang jahat tu. Tu kita benci. Hak diri sendiri buat, tak benci. Tu tidak sadiq, tak jujur. Bahkan murak, dituduh sebagai riak pula. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda lah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, Aliyu munada, munada isim alam. Iyyaka ay, kalimatut tahdhir, ihdar, hendak hati-hatilah oleh engkau. Wallajajata, akan sikap kerah pala. Fa innaha nadamatun, maka sesungguhnya al-lajajah tu, kerah pala tu, sifat kerah pala tu khabar. Nadamatun adalah satu penyesalan. Dia kerah pala ni banyak pula. Dia ada ke bawah tu? Tak ada. Tu dah. Demi wazannya. Demi wazan tu, lajista bil kasri lajajan walajajatan bi fathil lam fihi ma fa anta lajujun walajujutul walajujatun wal ha'u li mubalaghatin walajajta bil fathi talija. Dia main sorah kat situ. Dia main sorah situ okey. Boleh cek lajajah secara khusus tu apa dia tu. Sebab kah pala umum tu. Fa innaha nadamatun. Wa qala ba'dhum, dan telah berkatalah ai ba'dul ulama'i, telah berkata oleh sebahagian ulama, ij'al lin-nasi zahiraka walillahi batinaka. Wa qala ba'dhum, dan telah berkata oleh sebahagian ulama, ij'al lin-nasi ai ij'al zahiraka lin-nasi. Misalnya gitu. Lepas tu ij'al batinaka lillah. Wa ashirhum billati hiya ahsan. Ij'al, jadikanlah oleh engkau. Tu dia sebut bawah tu. Kita tengok bawah tu lagi. Ij'al, jadilah oleh engkau, linnasi, bagi manusia, jar majrur, maf'ulun bih, zahiraka, akan zahir engkau itu. Yani ij'al zahiraka, jadikanlah akan zahir engkau tu bagi manusia. Apa maksud tu? Ai bi husnil khuluqi wal muamalati, dengan baiknya akhlak dan juga muamalah, berurusan dengan manusia. Li'annahum yuraqibu, raqaba yuraqibu. Li'annahum yuraqibuna ahwalaka adh-dhahirata. Karena bahwasanya manusia itu orang-orang yang dekat terhadap ahwal-ahwal engkau, keadaan-keadaan engkau yang zahir. Maka buat baiklah pada mereka. Itu maksud ij'al zahiraka linnas. Walillahi batinaka, dan jadikanlah oleh engkau akan batin engkau bagi Allah Ta'ala. Maksudnya, ai bihusnin niyati, iaitu dengan baiknya niat, li'annahu yuraqibu ahwalakal batinata. Karena bahwasanya Allah Ta'ala dekat ia kepada ahwal-ahwal engkau, keadaan-keadaan engkau yang bangsa batin, yang bangsa hati. Habis, selesai. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Wathaminu wassab'una, dan bermula yang ke-78 khabar. Al-ishtighalu bima ya'ni. Wa tarku ma la ya'ni. Al-ishtighalu bima ya'ni wa tarku ma la ya'ni. Mudah ya, tapi payah nak amal. Al-ishtighalu iaitu bersibuk-sibuk. Bima, takluk ba pada istighal. Bima jar majrur. Dengan barang ma mausuliyah, yakni silah dia. Bima ya'ni, dengan perkara, bima ya'ni, ai bima ya'nihi. Itu takdir, takdir silah. Boleh juga itu. Ataupun ataupun ya'ni itu kita buat fi'il lazim lalu dah. Al-istighalu bima ya'ni, ai al-istighalu, bersibuk-sibuk dengan perkara yang bermanfaat ia ma. Ya'ni dengan makna manfaat. Dengan benda yang bermanfaat. Okey. Sebab itu di bawah tu aid tu pada ma dah. Wa tarku atah istighal, dan juga meninggalkan akan ma barang idhafat masdar kepada maf'ul,
La ya'ni, akan barang yang tidak bermanfaat ia ma. Gitu. Okey, itu dia punya matan. Meninggalkan perkara yang tak ada kepentingan dan membuat perkara yang hanya ada manfaat dan kepentingan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, hak ni syu'abul iman terakhir ni. Ke ada lagi? Syu'abul iman terakhir ni. Dia kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulu fa'il wa huwa mudhaf, Allahi mudhafu ilaih. Innal 'abda maqul qaul. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba itu, al-'abda isim inna. Jumlah tu khabar inna. La yuktabu fil muslimina. Seorang hamba itu la yuktabu ay la yuktabul 'abdu. Dhamir mustatir naik fa'il kembali pada 'abdu. Tidak dituliskan akan abdu itu, akan seorang hamba tu, fil muslimina, dalam kategori orang-orang Islam, hatta sehinggalah yaslaman nasu min yadihi walisanihi, sehingga berasa aman, berasa selamatlah fa'il oleh manusia itu, min yadihi, daripada tangannya, tangan al-abdi, walisanihi, dan juga lisannya, lisan al-abdi. Mana apa dia tak buat naya ke orang. Orang Muslim, seorang hamba itu tidak dikategorikan orang Islam yang sebenar. Orang Islam sini bukan makna kalau dia buat naya ke orang dia bukan Islam, kan? Makna orang Islam yang sempurna ialah orang yang berasa aman, berasa selamat daripada tangan dia. Tangan ni makna merujuk kepada pekerjaan, perbuatan dia. Lisan dia, perkataan dia pada orang lain. Tu Sebab perkara tersebut la ya'ni, tidak ada manfaat. Wala yanalu darajatal mu'minina, dan tidak mencapailah ia, naik dhamir mustatir huwa fa'il kembali pada al-abdu. Tidak mencapailah ia al-abdu, seorang hamba itu, maf'ulun bih, darajatal mu'minina, akan peringkat orang-orang beriman. Darajata maf'ulun bih wa huwa mudhaf, al-mu'minina mudhafu ilaih. Iaitu hatta ya'mana, ya'mana mansub bi an mudbarah. Sehinggalah hatta ya'mana, sehinggalah berasa aman ia oleh fa'il jaruhu, oleh tetangganya, tetangga al-abdi. Itu bawa'iqahu. Kejap, silap. Hatta ya'mana jaruhu. Bawa'iqahu. Itu. Sehingga berasa amanlah oleh jirannya, jiran seorang hamba tadi, bawa'iqahu maf'ulun bih, akan kejahatan-kejahatannya, kejahatan al-abdu, perkara-perkara buruk dia. Mana dia ada perkara buruk tu, benda jahat tu, tapi dia tak melampaui kepada jiran lain. Dia tidaklah sampai tahap menyakiti jiran lain, walaupun dia ada sifat buruk. Tu adalah hadis bawah tu. Dia tulis apa? Hadis tu jelas. Dia kata wafil mustadraki, dalam kitab mustadrak Imam Hakim, iaitu mustadrak ala sahihain. Tu dia punya kitab. Mustadrak ala sahihain, Imam Al-Hakim rahimahullah, dia mengumpulkan hadis-hadis yang mencukupi syarat Imam Bukhari dan Muslim yang tak ada dalam Bukhari Muslim. Okey. Dia kata bilafzi, dengan lafaz macam ni. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min. Demi Tuhan tak beriman dia, demi Tuhan tak beriman dia, demi Tuhan tak beriman dia, 3 kali. Qalu, para sahabat berkata, wa ma dzaka ya Rasulullah, apa benda yang tak beriman tu ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi SAW, jarun la ya'manu jaruhu, iaitu seorang jiran yang tidak berasa aman oleh jirannya, bawa'iqahu, akan keburukan jiran tu. Bawa'iqah tu benda apa? Tak faham lagi. Qalu, berkatalah oleh sahabat, wa ma bawa'iquhu, apa itu bawaqi' tu? Qala syarruhu, iaitu perbuatan jahatnya. Tetangga ataupun jiran tidak berasa aman dengan perbuatan jahatnya. Kalau dia ada lah, bukan nak suruh jadi jahat ni. Dua benda beza. Hadza hadithun sahihun, ini hadis yang sahih. Kemudian wala yu'addu minal muttaqina, dan tidak dibilangkan akan hamba itu minal muttaqina, daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Sehinggalah
Yada'a ay yada'a, bahawa meninggalkan ia hamba, maf'ulun bih, akan barang yang la ba'sa bihi. Meninggalkan perkara yang tidak ada bahaya bihi ay la ba'sa sabitun bihi ay bima. Yang tidak ada bahaya, yang tidak ada keburukan sama sekali padanya pada ma. Sehingga kan meninggalkan perkara yang tidak ada keburukan sama sekali pada ma. Apa tu? Iaitu meninggalkan qadar harus yang tak perlu. Meninggalkan benda harus yang tak perlu. Sekarang syahid sekarang ni ialah tarku ma la ya'ni. Jadi ma la ya'ni itu mesti ke benda haram? Tak mesti. Benda haram memang la ya'ni dah. Apatah lagi? Benda haram memang la ya'ni dah. Tapi yang nak sini, benda harus yang la ya'ni pun tinggal juga. Tu dia kata, ma la ba'sa bihi. Benda yang tak ada masalah pun. Benda yang tak ada bahaya pun. Benda yang tak ada larangan pun. Dia tinggal juga. Kerana apa? Maf'ul ajli. Hadran. Hadran kerana berhati-hati. Mimma bihi ba'sun. Daripada perkara, barang. Ba'sun tu mubtada' muakhar. Bihi jar majrur. Hi kembali kepada ma. Ta'aluk satu mahzuf. Khabar muqaddam. Jumlah tu sillah. Hi tu a'id. Mimma bihi ba'sun, daripada perkara yang padanya pada perkara tu ba'sun, ada keburukan, ada bahaya. Jadi dia tinggal perkara yang tak ada bahaya dah sejak awal supaya berhati-hati, takut-takut jatuh ke arah bahaya. Gitu. Cakap banyak boleh tak jatuh pada dosa? Boleh. Bila sampai ke mengumpat orang, menghina orang. Tu. Jadi dia cakap sekadar perlu saja. Kalau cakap lebih-lebih takut-takut pergi kepada mimma. Dia takut pergi kepada ma bihi ba'sun. Perkara yang padanya ada masalah, ada bahaya, ada masalah, ada kemungkaran. Iaitu ngumpat, menghina dan sebagainya. Itu di sebuah mulut. Di sebuah mulut cakap banyak, cakap benda tak penting. Harus, memang harus. Tapi lara boleh pergi kepada maksiat seperti mana disebut dalam penawar bagi hati. Bagus ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa fudulal mat'ami. Seterusnya. Iyyakum ay ihdar, hati-hatilah oleh engkau. Wa fudulal mat'ami, akan makanan yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makanan. Berlebih-lebihan dalam makanan mat'ami. Yasummul qalba bil qasawati. Ni maknanya, ni suruh tinggal makanan yang tak ada faedah. Mana? Makan sekodarnya. Antara tarku ma la ya'ni ialah makan sekodarnya saja, bukan makan benda lebih. Walaupun benda harus. Bukan benda haram ni. Makan benda haram lain cerita. Sebab apa begitu? Fa inna fudulal mat'ami. Bukan. Betul lah. Fa inna fudulal mat'ami, maka sesungguhnya lebih makanan itu. Fudula isim inna, al-mat'ami mudhafu ilaih. Khabar. Yasummul qalba. Iaitu dapat apa nama tu? Yasummul qalba bil qasawati. Dapat membawa ia fudul at-ta'am, lebihan makanan itu akan maf'ulun bih, akan hati itu bil qasawati. Bil qasawati itu maknanya menjadi kerah, menjadi utuh, kerah hati. Menjadi kerah hati, jadi liar hati dengan syarak. Wa yubti'u bil jawarihi wa yubti'u fudulut ta'am, dan melambatkan ia fudulut ta'am, makanan lebih tu. Makanan lebih tu. Tu lupa tadi nak tengok baca bawah tu. Bawa iquhu tu dia tulis kadzulmi, seperti membuat zalim pada orang. Kadzalami wal ghasyi wal idai, membuat zalim pada orang, menyakiti orang lain. Itu maksud bawa iquhu. Okey, kadza qarrarahu at-Turisi itu. Kadza qarrarahu at-Turbashati. Payah nama tu. At-Turbashati apa tu? Intaha Faidul Qadir. Okey. Lepas tu hadis yang kata tadi, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi al-ba'su tu. Itu hadis Imam Tirmizi.
Dia kata hadza hadithun sahihun. Hadza hadithun hasanun. Tapi hadis tu beza kalimah tu. Beza kalimah sikit. Hak tadi tu. Beza kalimah sikit. Hak ma'rifah tak jadi ma'rifah. Hak nakirah jadi ma'rifah. Mana riwayat bil makna tu. Tanggung pada riwayat bil makna. Hadran tu bukan baca hadran. Dia baca hadaran. Itu dia kata. Bifathi awalaihi. Dengan fathahkan dua yang awal. Ini hadaran. Bukan hadran. Okey, lagi. Tu dia tulis bawah tu. Mimma bihi ba'sun ayatruku fudul al-halal hadaran minal wuku'i fil haram. Meninggalkan lebih-lebihan yang halal. Perkara-perkara halal yang lebih. Yang tak perlu. Hadaran kerana menjaga minal wuku'i daripada berlakunya fil haram. Daripada berlakunya perkara yang haram. Habis. Itu ada lagi. Tak ada. Yang panjang tu macam ni lagi ya. Kemudian kata Musannih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa yubti'u bil jawarihi, dan melambatkan ia banyak makan tu bil jawarihi pada anggota-anggota. Melambatkan mana kesihatan terjejah lah tu. Kesihatan boleh terjejah. Tu wa yasummul himama, dan juga yasummu makna menulikan ia banyak makan tu akan pada nama tu akan al-himama, akan semangat. Tu kalau kita terjemah harfiah lah. Mana dia akan menumpulkan akan semangat. Gitu. Menumpulkan banyak lebihan makan tu akan semangat. Tu malah mengaji tu. Tapi tak boleh juga. Dia kena tengok orang. Ada ulama makan banyak. Ada ulama makan banyak seperti Imam Tajuddin As-Subki. Dia makan seekor kambing seorang. Dia makan seekor kambing seorang untuk dia. Sebab dia manah. Otak dia banyak mikir sehingga cepat lapar. Jadi kena banyak makan. Dan dia tak pernah puasa sunat melainkan puasa Ramadan. Dia tak boleh puasa. Kalau puasa habis. Tak boleh mikir. Tu. Tu Imam Tajuddin As-Subki. Lepas tu dia kata. Betul-betul. Wa yadhum lima. Dan menumpulkan semangat-semangat tu an sima'il mau'idati, daripada mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sarana-sarana. Nasihat-nasihat. Jadi ke hati, bila orang nasihat tak dengar. Ataupun bila nasihat, bila orang ngaji kitab tu, tak semangat dia. Bincang bab bola semangat. Tu. Wa iyyakum wa fudulan nazari. Pula dah. Ni dah sudut pelihatan pula. Wa iyyakum ay ihdar, hati-hatilah engkau, wa fudulan nazari, akan pandangan yang berlebihan. Fa inna fudulan nazar isim inna, sesungguhnya kerana maka sesungguhnya banyak tengok tu yabdzurul hawa membazirkan akan al-hawa maf'ul bih, wa yulidul ghaflata, dan melahirkan ia banyak lihat tu al-ghaflata maf'ul bih, akan ghaflah lalai. Iaitu banyak melihat benda yang tak ada keperluan lah. Tapi kalau melihat tu untuk melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat benda yang babitkan kebesaran Allah Ta'ala, mengingatkan Allah Ta'ala, masuk pada i'tibar tadi tu, i'tibarul fikri bin nazar ilal alam bil hawas. Tu lain. Tapi kalau lebih melihat yang tak ada keperluan, boleh jadi lihat dengan syahwat. Itu akan menyebabkan hawa nafsu dia naik pula ke arah yang haram. Itulah benda yang halal, lebih-lebih benda yang halal tu ulama jaga supaya tak pergi kepada yang haram. Tak pergi kepada yang haram. Tu tarkuhu ma la ya'ni tu. Wa iyyaka wa idmarat tam'i, ay ihdar, hati-hatilah oleh engkau akan idmarat tam'i, iaitu tamak, sifat tamak yang tersembunyi. Ataupun menyembunyikan sifat tamak. Fa innahu yusharribul qalba shiddatal hirsi, maka sesungguhnya idmarat tam'i, iaitu menyembunyikan sifat tamak tu yusharribu, syarraba yusharibu tashwi. Yushribu ni. Yushribu ashraba yushribu isyrab, memberi minum. Yushribu yushribu memberi minum ia idmarut ta'am, ataupun seseorang al-qalba maf'ul bih, akan hati, iaitu maf'ul bih kedua, syiddatal hirsi,
akan sangat rakus. Akan sifat tomok rakus. Rakus lah. Tadi tomok dah. Rakus lah pula. Alright. Dia memberikan hati dia ada timbul sifat rakus. Wa yakhtimu 'ala al-qalbi bi tabi'i hubbid dunya. Wa yakhtimu sekejap. Wa yukhtimu dan menampalkan. Itu yukhtimu makna menampal. Menampalkan, mempatrikan. Patri lah jawab kan. Khatamallahu ala qulubihim. Boleh juga yakhtimu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala mematri hati mereka. Maka mematrikan. Meletakkan dan mematrikan. Ia seorang alal qalbi atas hati seseorang tu bitabi'i hubbid dunya. Bitabi'i hubbid dunya dengan tempelan payah kot. Bitabi'i dengan tempelan dengan patri hubbid dunya, cinta akan dunia. Dia letak dalam hati dia lebih banyak cinta kepada dunia. Sebab apa? Sebab dia ada perasaan tamak. Bila ada perasaan tamak, dia rakus. Rakus pada harta, rakus pada itu. Apa yang dia nak, dia rakus belaka. Tamak pada ilmu tak ada masalah. Tamak pada ilmu itu terpuji. Ini tamak benda yang berkaitan dunia. Itu yang dibenci. Sehingga kan dia cinta dunia. Itu yang dibenci. Fahuwa miftahu kulli sayyi'atin wa sababu ihbati kulli hasanatin. Fahuwa maka bermula dia idmarut tam'i, menyembunyikan sifat. Menyembunyi ni makna meletakkanlah hati lah sifat tamak tu. Meletakkan hati lah sifat tamak dalam hati tu. Miftahu kunci khabar. Kulli mudhafu ilaih. Setiap sayyi'atin mudhafu ilaih. Setiap kejahatan. Wasababu ataf miftah. Dan sebab ihbati. Sebab ihbati kulli hasanatin. Tersia-sialah setiap kebaikan. Tersia-sialah sebab tersia-sialah setiap kebaikan. Itu kalau ada sifat tamak. Itu benda yang la ya'ni, tidak ada manfaat. Jadi banyak tu. Tarkuhu ma la ya'ni tadi tu. Daripada perkara yang disebut kata berasa aman manusia dengan kehadiran dia. Karena kalau dia buat naya ke orang, itu ma la ya'ni, benda tak ada manfaat. Kemudian dia tu jiran dia berasa aman dengan dia. Kalau buat naya kat jiran dia, la ya'ni, tak ada manfaat. Kemudian dia tu meninggalkan perkara yang harus, yang berlebih-lebihan yang harus. Kerana dapat membawa kepada benda haram. Takut bawa kepada benda haram. Itu pun tarku ma la ya'ni. Lepas tu, dia bawa pula hadis Nabi SAW, suruh berjaga-jaga bab makan. Makan lebih-lebih, ma la ya'ni, tak ada manfaat. Kemudian, dia suruh membataskan pandangan. Tidaklah pandang merata-rawa sangat. Merata-rawa sangat sehingga kan benda tak perlu pun terpandang juga. Sampai tahap benda yang haram. Ma la ya'ni. Ataupun melahirkan ghaflah, lalai. Kita patut buat benda lain, ibadat benda lain, kita tengok benda apa-apa. Tak ada faedah benda yang kita tengok tu. Itu jadi lalai. Kalau membawa kepada lalai, itu ma la ya'ni. Kalau membawa kepada mengingati kebesaran Allah Ta'ala, itu sila. Kemudian menyembunyikan sifat tamaklah hati. Itu la ya'ni juga. Banyak tu. Wa 'alaika bihifzi jawarihika, dan atas engkau. Wa yajibu 'alaika, wajiblah atas engkau tu. Bihifzi jawarihika, dengan menjaga anggota-anggota engkau. Bihifzi jar majrur, jawarihi jar mudhafu ilaih ka mudhafu ilaih. Mana? Wajiblah engkau itu menjaga anggota engkau. Anggota apa? Khususnya anggota 7. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Bahjatul Wasail, seluruh badan pun ada maksiat dia, iaitu kalau tak semayang, kalau tak puasa, itu maksiat anggota badan. Bukan maksiat anggota tertentu dah, bahkan semua badan. Fa innahu maka sesungguhnya sya'an man arsala jawarihahu atba'a qalbahu. Man arsala, barang siapa yang membebaskan ia barang siapa, maf'ul bih jawarihahu, akan anggotanya, anggota man, niscaya jawab atba'a qalbahu, niscaya meletihkan ia man
maf'ul bih, melelahkan ia man, meletihkan ia man, maf'ul bih akan qalbahu qalbaman, akan hatinya hati seorang. Mana membebaskan jawarihahu. Sebab apa? Sebab kalau bebas tanpa dihadkan dengan sakatan syarak, maka dia akan buat benda haram. Bila buat benda haram, tercemur hati. Nak baiki hati, kena baiki hati ni dulu. وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَزَالُ فِي رَاحَةٍ حَتَّى يُرْسِلَ جَوَارِحَهُ وَذَلِكَ إِتْعَابُ الْقَلْبِ بِإِرْسَالِ الْجَوَارِحِ. Itu dia dah bawah tu. Tu musyar ilah dia. Dan bermula demikian melelahkan akan hati dengan sebab membebaskan badan, anggota badan. Annal insana jumlah tu khabar. Bahawasanya manusia. Annal insana, al-insani isim anna. Khabar anna la yazalu. Yakni dengan mana berterusan ia. Tidak hilang mana berterusan ia. Ya insan. Dhamir mustatir. Huwa isim la yazal. Kembali pada insan. Fi ta'aluk suatu mahzuf. Khabar la yazal. Ay sabitan. Sabit ia. Fi rahatin. Pada bebas rahah. Bukan. Fi rahatin. Dia kata. Bahawasanya manusia itu senantiasa ia fi rahatin. Dalam keadaan nyaman. Dalam keadaan selesa. Dalam keadaan selesa. Hatta yursila jawarihahu. Sehingga kan membebaskan ia seorang maf'ulun bih. Jawarihahu akan anggota-anggotanya, anggota-anggota insan. Jadi kalau dia berasa nyaman, tidak ada sakatan syarak dalam hidup dia, mana yang halal, mana yang haram, mana tak boleh, mana boleh, dia buat ikut suka dengan anggota dia. Maka akan melembabkan lelah hati. Hati kehabusu, hati makin musuh, hati makin masalah. Bila hati masalah dengan Tuhan. Sebab Allah tengok kat hati. Dan zahir pun Allah tengok juga. Jadi zahir masalah akan membawa kepada batin pun masalah. Itu. Qala farubbama nazara ila suratin hasanatin ta'allaqa qalbuhu biha wa la yaqdir 'alayha. Farubbama, maka kadang-kadang, terkadang nazara ila suratin hasanatin, melihat ia seorang. Ila suratin, kepada satu gambaran, satu bentuk sifat hasanatin yang baik. Kadang-kadang melihat seorang kepada satu bentuk yang baik. Ta'allaqa qalbuhu, maka terkaitlah fa'il oleh hati insan tu biha dengan dia dengan surah hasanah. Wala yaqdir 'alaiha, dan tidak mampu ia insan 'alaiha 'ala suratil hasanah, ay 'ala idrakil hasanatil ala idrak 'alaiha ay 'ala suratil hasanah ay 'ala idraki suratil hasanah. Apabila kadang-kadang dia melihat kepada sesuatu perkara yang baik, bentuk yang baik, satu benda, satu gambaran, satu bentuk yang baik, niscaya bergantunglah oleh hatinya, berkaitlah oleh hatinya, terpikatlah oleh hatinya, begitu. Biha dengan dia dengan surah hasanah tu, terpikat tetapi wala yaqdir 'alaiha, tak mampu untuk dia dapat. Wa kullu jarihatin tasarrafta fima haruma 'alaiha huwa zinan, fa inna zinal 'uyunin nazar ila al-haram. Wa kullu jarihatin mubtada, dan bermula setiap anggota, jarihatin mudhaf ilaih, sifat tasarrafta yang mengurus, yang payah tasarruf badan mana apa kita guna. Wa kullu jarihatin, dan bermula setiap anggota sifat tasarrafta yang telah gunalah ia oleh kita. Fima tasarrafta ay tasarraftahu. Kena balik aid lah sebab dia jadi sifat. Tasarraftaha, balik pada jarihah. Yang telah menggunalah oleh engkau akan anggota tu fima haruma 'alaiha, pada barang yang haram ia barang 'alaiha al-jarihah, atas anggota tu. Huwa ialah zina khabar. Huwa tu dhamiru fasli, zinan tu khabar bagi kullu. Setiap anggota yang engkau gunakan pada perkara haram ke atasnya, maka dia itu zina. Iaitu apa dia? Iaitu adalah zina ni, kalau zina lah. Fa inna zinal 'uyuni, maka sesungguhnya zina mata itu khabar an-nazaru ilal harami, melihat perkara yang haram. Tu zina dah, zina mata. Zina mata dosa kecil. Zina sungguh itu dosa besar. Dosa kecil tak boleh remeh, kalau remeh dosa besar juga.
Wa zinal lisani an-nutqu bima haruma alaihi. Dan bermula zina lidah pula khabar. Ialah bercakap dengan perkara yang haram haram ia ma alaihi ala lisan. Atasnya atas lidah. Perkara yang haram diucapkan ke atas lidah, dia panggil zina lisan. Kita cakap benda-benda lucuh ke kepada perempuan sehingga menaikkan syahwat, maka itu hukum dia haram. Ni kalau yang bukan suami isteri lah ni. Wa zinal udhuni al-istima'u ila ma muni'a minhu. Dan bermula zina telinga pula, zina mubtada, al-udhuni mudhaf ilaih, khabar. Al-istima'u, menuntut dengar. Ay talabus sima', menuntut dengar. Ila ma, kepada barang. Muni'a, yang dicegahkan akan dia, akan insan tu, minhu, daripada barang. Benda yang haram didengar. Iaitu apa dia? Iaitu benda yang haram didengar ni, kalau dalam aspek zina ni, iaitu perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwat bila dengar. Kalau seorang perempuan tu kita bangkit syahwat dengar, hukumnya haram. Kalau tak bangkit syahwat dengar, hukum dia makruh. Wa zinal yadi al-lamsu, dan bermula zina tangan tu al-lamsu, sentuh, pegang. Atau mubtada. Wa zinar rijli as-sa'yu, dan bermula zina kaki tu ialah as-sa'yu, berjalan. Ay as-sa'yu ila az-zina. Berjalan kepada tempat zina tu lah. Maka ada zina. Tu habis. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa awsa dhunnuni li Muhammad ibn Ahmad ibn Salamata, telah mewasiatlah fa'il oleh Dhunnun. Dhunnun. Peristiwa Dhunnun itu. Kata apa? Sultan tu. Dia kata apa? Tak ingat kisah apa tu. Yang Sultan tu. Tahu 2-3 majlis lepas. Berkaitan Dhunnun. Li Muhammad ibn Ahmad bin Salamah, bagi Muhammad ibn Ahmad bin Salamah. Faqala, maka berkatalah ia Dhunnun lahu, baginya, bagi Muhammad, la tashghalannaka uyubun nasi, janganlah menyibuk akan dikau, maf'ulun bih fa'il, uyubun nasi, oleh aib-aib manusia, an-nasi mudhaf ilaih. Janganlah engkau sibuk dengan aib-aib manusia. Mana aib-aib manusia tu menyibukkan engkau. Pelik tau. Uyubu tu fa'il. Beza tu. Janganlah sampai aib-aib manusia tu menyibukkan diri engkau. Menyibukkan diri engkau. An uyubi nafsika, daripada aib-aib diri engkau. An uyubi jar majrur, nafsi mudhaf ilaih, ka mudhaf ilaih. Janganlah aib-aib manusia tu menyibukkan diri kita daripada kita melihat aib sendiri. Lasta alaihim biraqibin. Maka kata Dhunnun rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Lasta alaihim biraqibin. Lasta, bukanlah engkau itu, alaihim, ke atas mereka itu annas, manusia, biraqibin, bawa zaidah, raqibin, khabar lasta. Bukanlah engkau itu pengawas, orang yang memerhati atas manusia, sehingga kan kita nak menyibuk dengan aib manusia. Bukan kita pengawas, bukan kita penjaga. Raqib itu malaikat. Thumma qala, kemudian berkatalah ia Dhunnun, ahabba ibadillahi ilallahi ta'ala a'qaluhum anhu. Ahabba, betul lah. Sini ada inna. Betul lah. Inna ahabba, sesungguhnya. Ahabba isim inna, ibadi mudhaf ilaih, Allahi mudhaf ilaih. Ahabba ibadi idhafat sifat kepada mausuf. Idhafat sifat kepada mausuf. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, itu khabar. Aqaluhum anhu. Aqaluhum ialah orang yang paling berakal, mereka itu ibadillah,
anhu daripada Allah. Apa dia? Orang yang banyak memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kalau anhu situ zahir balik pada Allah Kan? Dia buat dhamir tu anhu ay anillah. Mana orang yang paling berakal di kalangan hamba-hamba tu daripada Allah Taala. Dia kata inna ahabba ibadallahi ila Allah Taala aqaluhum anhu wa innaha yustadallu ala tamami aqli ar-rajuli bi tawadhu'ihi. Aqaluhum tu orang yang paling berakal daripada Allah Taala. Bukan mikir secara umum aqaluhum, cuma anhu tu dia balik dhamir pada Allah tu. Inna ahabba ibadillahi ta'ala. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai ilallahi kepada Allah itu ialah aqaluhum anhu. Orang-orang yang paling berakal mereka itu manusia anhu ay anillah. Orang yang paling dicintai Allah Taala ialah orang yang paling berakal. Wa innaha wa innal halata. Wa innaha balik mana? Wa innama. Wa innama lah. Fi nusqatil innama ni. Kalau innaha nak balik mana? Kalau wa innaha dia tulis situ wa innaha wa innal halata apa? Nuskhah lain innama. Wa innama dan hanya sanya yustadallu ala tamami aqli ar-rajuli bi tawadhu'ihi. Bawa zaidah tawadhu' itu jadi naib fa'il yustadallu. Dan ditunjukkan atas kesempurnaan akal seorang laki-laki. Ala tamami jar majrur aqli mudhaf ilaih ar-rajuli mudhaf ilaih. Bitawadhu'ir rajul, dengan rendah dirinya seorang lelaki, menunjukkan kesempurnaan akal seorang lelaki. Lelaki ni masuk perempuan lah. Yang menunjukkan kesempurnaan akal seseorang itu adalah dengan adanya sifat tawadhu'. Satu, wa husni istima'ihi lil muhaddithi, dan juga baik pendengarannya. Wa husni istima'ihi, dan baik mendengarnya ar-rajul tu lil muhaddithi, kepada orang yang sedang bercakap. Dia menjadi pendengar setia. Dia jadi pendengar setia. Orang cakap, orang cerita dia dengar. Tak bantah dan sebagainya. Wa in kana bihi aliman wa sur'ati qabulihi lil haqqi wa in jaa biman. Wa in kana bihi, dan jikalau adalah wa in kana jadi ghayah. Jadi ghayah. Tu tulis gha tu. Baik pendengaran rajul ataupun seorang tadi lil muhaddithi, kepada orang yang berbicara. Wa in kana, jikalau adalah ia rajul tu bihi, dengan dia, dengan al muhaddith, dengan perkara, dengan orang yang bercakap dengan dia tu aliman, ataupun bihi ay bil hadis. Dekat bawah tu dia tulis hadis dengan mana bihi ay bil hadis, dengan cerita yang dia bawa tu aliman khabar kana, tahu ia, walaupun dia tahu dah apa yang nak cakap tu, tapi dia tetap pendengar setia. Wa sur'ati qabulihi lil haqqi, dan juga ataf kepada bitawadhu'ihi, orang yang paling berakal juga di sisi Allah Taala ialah jadi kita boleh katalah aqaluhum anhu ay indallah. Boleh juga itu. Orang yang paling berakal di kalangan mereka itu manusia, anhu ay indallah, di sisi Allah Taala. Itulah orang yang paling dicintai Allah Ta'ala. Siapa orang paling berakal tu? Siapa orang yang sempurna akal? Orang yang tawadhu', orang yang dengar pembicaraan orang walaupun dia tahu dah. Wa sur'ati qabulihi lil haqq, dan cepat menerimanya rajul lil haqqi maf'ulun bih. Lam zaidah al haqqi maf'ulun bih qabul. Cepat dalam menerimanya seseorang akan kebenaran. Wa in jaa mimman huwa dunahu, meskipun datang ia al haqq, datang ia kebenaran tu, mimman huwa, daripada orang, man huwa. Jadi man tu man mausuliyah. Daripada orang yang huwa bermula dia man tu khabar. Dunahu ay sabitun dunahu. Yang sabit ia
Dunahu duna rajul. Di bawahnya, di bawah lelaki tu. Mana orang yang mensabitkan kebenaran tu ialah orang yang lebih rendah darjat daripada dia. Budak-budak ke, pekerja ofis dia ke, dia bos. Tapi benda tersebut benda betul, dia cepat. Dia cepat takak, dia cepat terima. Itu orang yang paling sempurna akal. Wa iqrarihi ala nafsihi bil khata'i idza jaa bihi. Dan mengaku ia seorang rajul ala nafsihi atas dirinya di rajul bil khata'i dengan kesilapan idza jaa apabila datang ia rajul bihi dengan dia dengan kesilapan tu. Dia mengaku salah kalau salah. Jadi banyak benda ni. Tawadhu, menjadi pendengar setia yang baik, cepat menerima kebenaran walaupun daripada orang bawah, budak-budak sekalipun, dan juga mengaku kesalahan diri kalau buat salah. Tu orang yang paling berakal. Mengaku buat salah tu payah tu, apatah lagi kalau mengajar salah, lagi payah. Tu. Nak betul balik tu payah. Dia rasa dia tu tak ada betul, tak ada salah, supaya kalau dia betul dia rasa ada aib. Dia rasa macam ada kurang. Bahaya tu. Tu orang yang kurang sempurna akal dia. Jadi orang yang sempurna akal 4. Tawadhu, pendengar setia yang baik, dia menerima kebenaran dengan cepat walaupun daripada orang bawahan dia, dan juga dia tu akan mengaku kesalahan kalau dia salah. Mengaku kesalahan kalau salah. Mengaku kesalahan ni, mana mengaku kesalahan ni bukan mengaku kesalahan berkaitan dengan aib tu. Kalau aib tu kena tutup. Kalau aib tu wajib tutup. Ni kesalahan maknanya dia sedar diri. Aku ni salah. Dalam bab ni aku ni salah. Aku ni buat maksiat, aku kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ni benda ni salah. Dia sedar. Dia sedar diri, kata dia salah. Dan dia tu memang betul salah. Tu bagus. Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Wallahu mubtada' a'lamu khabar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan rahmat Allah, dan merahmatilah fa'il oleh Allah atas penghulu kita badal Muhammadin, Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya sahabat Muhammad, salata ahli sama. Salata jadi maf'ul mutlaq bagi salla, akan sebagai rahmat ahli samawati wal aradina alaihi, ala Nabi Muhammad. Sebagai selawat penduduk langit dan bumi, alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi SAW. Wa ajra lutfata, wa ajra, dan memperlakukanlah ia Allah Ta'ala, wa ajra lutfuhu, bukan. Wa ajra lutfahu, dan wa ajra lutfahu al-khafiyya, dan memberikanlah ia Allah Ta'ala, mengurniakanlah ia Allah Ta'ala, maf'ul bih, lutfahu, akan kasih sayang Allah, al-khafiyah, yang tersembunyi, fi amri, pada urusanku, wa arani, dan melihat ia Allah, dan memperlihat ia Allah, dan melihat ia, aranian, arani, dan melihat ia Allah, bukan. Wa ajra lutfahu al-khafiyya fi amri, dalam urusanku, wa arani jamila sun'ihi, betul lah, telah memperlihatlah ia Allah ni akan daku, maf'ul bih kedua, jamila sun'ihi, akan kecantikan ciptaannya, ciptaan Allah, fima, pada barang, uammiluhu minhu, pada barang yang merenung ia oleh aku, akan jamila sun'ihi tu, bukan. Akan minhu, min jamili sun'ihi. Situ. Dhamir pun nak khatam pun kena betul kok. Wa arani, dan memperlihatkan oleh Allah akan aku, akan kecantikan ciptaan Allah, pada barang yang merenung oleh aku, akan barang daripada kecantikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bermula puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah, sifat Rabbil Alamin, ataupun badal Tuhan sekalian alam. Habis. Wallahu ta'ala a'lam. Lesalah secara huduh-huduh kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Bolehlah untuk ku ada tazkirah apa ke, bolehlah. Tak ada modal, boleh bawa kitab ni pergi tazkirah. Kitab ni bermanfaatlah. Syu'abul Iman, iaitu kitab
berkenaan dengan cabang-cabang iman. Yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, setelah kita baca kitab Qami'ut Tughyan yang juga berkaitan dengan Syu'abul Iman. Habis. Jadi nak singkat masa, kita pun kelas dah lagi 8.45. Jadi kita baca hadiah Al-Fatihah kepada musannif secara khususnya dan guru-guru secara umumnya. Al-Fatihah sekali, lepas tu qul huwallah sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian tutuplah. Tak sempat dah tadi ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tadi nak baca Ibnu Katsir, baca sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah, alhamdulillah kita sudah khatam. Jadi segala yang silap daripada saya, yang baik pada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada sebarang kesilapan, boleh tegurlah. Boleh PM dan sebagainya. Kita akan betul semula kalau perlu perbetulkan. Dan insyaAllah Ta'ala mulai daripada, ini pai bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, tak boleh. Jadi bermula pada esok pagi insya-Allah taala kita mula membaca matan al-bina iaitu saraf. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.